Kan mula rebah. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara RRQ Tora berhadapan Team Ray. Sama ada Tora akan terus mengamuk atau mereka akan menjadi denda. Kita akan lihat apakah Team Ray mampu untuk mengatasi permainan pertama pasukan RRQ mencari kemenangan pertama dalam MPL. Aduh, saya mula nak rasakan sikit sebanyak dia punya keseriusan dia. Seriusan? Bila saya tengok Patrick ni ya. Patrick ni bro. Saya cakap serius. Kat screen pun susah nak serius lawan Patrick. Rasa macam nak gelak je. Apabila kita melihat glue ni di bahagian mid lane, tadi kita ada persoalkan tentang keberkesanan glue ini sebagai Roma. Tapi bagi pendapat saya, secara pandangan kasar, glue ini mampu untuk bergerak seperti Hilda. Dia boleh untuk mengurangkan damage yang agak banyak secara berterusan. Sebabkan skill pertama boleh untuk di-spam begitu saja. Tapi kita perlu untuk berhati-hati kerana kombinasi early game yang baik untuk Hilda dan juga Parsa ini sekiranya Supoyoshi mahu pun Kim cuba untuk bertindak agresif, namun mereka seakan-akan mengerti mengenai perkara tersebut. Mereka cuba untuk bermain dengan lebih pasif, menantikan saja minion untuk tiba ke kawasan mereka dan menantikan Gary untuk datang memberikan bantuan tiba tepat pada waktunya apabila diperlukan. Ya, Dairan juga kalau kita lihat sekarang ni Sora lebih tertumpuk pada tankiness. Oh, nampak di bahagian tengah. Gary stun terkena, tapi sekadar satu poking saja ke arah Jasgar. Ya, tidak mahu untuk meletakkan satu asakan yang tinggi, memandangkan Supoyoshi nyawa yang rendah. Jadi satu stun untuk mendapatkan Supoyoshi sudah memadai. Apabila pasukan RRQ Tora perlu untuk bersedia terhadap peluang turtle yang seterusnya. Gary berjaya untuk mendapatkan EXP Crab di bahagian atas dan terus saja memulakan serangan terhadap turtle yang pertama. Ada bantuan daripada Maltizi. Ada satu one-on-one situation, tapi Ivan. Flicker ngam-ngam sapsoi. Melarikan diri daripada cengkaman pemain pasukan RRQ. Kali ini Dairon bersorangan diri. Nyawa rendah terus dimenamkan oleh Siska. Apabila terlalu ke depan dan juga sekarang Supoyoshi tidak ada ulti lagi. Terus menjadi anak pinak dan berudunya terus habis. Sekarang dilanggar oleh Jaskar. Jaskar tidak dapat kill. Malah mengorbankan dirinya. Mengambil risiko yang akan membuatkan Team Ray rugi. Ya, unexpected finish right daripada RRQ Tora terus saja menamatkan Jasgar dan juga menamatkan permulaan mereka untuk mendapatkan Tolong jangan turtle di bahagian atas. Aku tak boleh serius. Game ni penting lah, Obi. Kena kejar dengan Leomot tadi. Itu paling kelakar setakat ni bagi aku. Kau boleh bayangkan situasi bila Patrick menang lawan dengan Minato. Kelakar tu. Minato mati dengan Patrick, Pat. Tapi sebelum itu, tempuran di bahagian turtle yang akan berlangsung kali ini belum lagi ditamatkan. Bila Gary akan terus fokus kepada turtle. Vandana strike dibuka. Supoyoshi jauh rendah. Sekarang Supoyoshi ada ulti. Dairon mendapatkan vertisi. Jaskar mendapatkan Supoyoshi. Malah Gary akan mendapatkan objektif. Di mana turtle diambil. Dairon mati. Ra masih lagi di depan. Memberikan lightning speed wheel kepada pemain pasukan Team Ray. Dan sekarang ini untuk Siska dipelihara oleh Jasgar dengan tusukan skill pertama dan membuatkan kill sama, tetapi turtle dimiliki oleh Tora-Tora datang lagi. Macam-macam yang berlaku di bahagian turtle setelah tadi. Sakkar Team Ray mampu untuk dapatkan turtle, tapi Gary cukup pantas. Walaupun Supoyoshi tadi berjaya dijatuhkan, tapi Gary tahu hanya satu saja matlamat untuk dapatkan turtle. Kita lihat juga permainan yang cukup agresif daripada Ralph sebentar tadi. Sempat untuk memberikan serba sedikit sumbangan. Begitu juga dengan Lolils yang berjaya untuk mendapatkan satu kill dan juga satu assist. Masing-masing gold lane di dalam perlawanan ni. Tapi Siska. Sekarang Siska terus sentak main ketuk-ketuk Ramadan. Siska akan mendapatkan dua orang pemain yang tidak mampu untuk diatasi. Malah untuk Supoyoshi flicker yang baik. Dan sekarang bertenggek pula. Tak percaya. Sekarang tarikan dibuat. Supoyoshi jauh dua marhalah dengan pemain-pemain RRQ yang lain. Ya, perlukan kill tersebut untuk memberikan sikit sebanyak kelebihan. Sekarang ni Ivan cuba untuk dapatkan Kim. Paksa merupakan flicker untuk melarikan diri. Masih mencuba untuk memegang kawasan H-Boost tersebut walaupun mengetahui Supoyoshi ditumbangkan. Satu gerakan yang bagi saya terlalu berisiko tinggi untuk Kim. Jadi kali ini mungkin perlu untuk pulang terlebih dahulu mendapatkan nyawa. Sementara Gary terpaksa untuk menadah rusuhan yang dilakukan oleh Team Ray atas sebab permasalahan yang berlaku oleh duo mid pasukan RRQ Tora sebentar tadi. Wow, kita merasakan kehangatan. Baru game pertama. Tapi sorakan Viva RRQ telah pun berkumandang di dalam arena MLBB MPL MY sekarang ini.
untuk memberikan semangat. 10 saat lagi untuk berbaki. Ini Wira Renan. Apa dia kenapa kau gelak? Macam-macam tambah. Ya. Buy time. Sementara Turtle keluar. Tadi awak cakap pasal saya. Oh iya ke? Dah berjangkit. Kita kan caster. Tapi caranya adakah mereka berjangkit sekali lagi untuk tidak mendapatkan turtle. Oh, bawah. Tim Rayop. Kena. Teammate Tiga daripada dibakar Lolo. oleh Raf. Abah. Dairen dah datang. Ya, menunggu untuk seseorang masuk. Jaskar telah buka Shadow Stampede untuk cuba pergi ke depan dan daripada ada strike dibuka. Gary berjaya juga untuk mendapatkan Ui, dapat dua. Supoyoshi berada di depan tu bukan Dairen tidak berkena, tetapi kali ini killing spree dimiliki oleh Gary. Kualiti yang baik untuk diutamakan di sini, masih lagi memegang kill yang lebih lagi berbanding dengan Jaskar. Just one kill for Jaskar. Jaskar sudah beberapa kali gerakan daripada beliau agak sedikit kurang efektif. Gerakan masuk daripada arah pembebam, sedangkan tim Ray melakukan zoning out di bahagian bawah. Itu adalah satu gerakan yang bagi saya mungkin boleh untuk kita persoalkan. Mudah sangat untuk ditutup. Turtle seperti tadi, dia tak sempat untuk tinjau pun. Terus saja Turtle diambil oleh Gary dengan sangat-sangat pantas. Dan Dairen melakukan satu zoning out yang boleh saya katakan sangat-sangat mudah untuk dilakukan ke atas Jaskar di kawasan second turtle sebentar tadi. Ya, antara waktu paling crucial untuk tim Ray apabila mereka dah daripada RRQ dah ketahui dah tak ada Fade Strike. Itu adalah waktu paling sesuai. Ivan hilang. Ban terus hilang. Dairen dikejar. Sekarang Dairen akan menjadi mangsa mungkin Jaskar sekali lagi. Atau gagal sekali lagi. Satu dimasak saja tetapi Jaskar terpaksa mengorbankan diri mereka. Diri beliau untuk sendiri, termasuklah Siska menjadi cagaran terhadap kematian Dairen seorang. Kesepakatan, kesetikawan pasukan RRQ ini bersama untuk membalas dendam terhadap kematian Dairen. Ya, berani mereka cuba untuk menumbangkan Dairen. Ya. Lagi-lagi Jaskar. Kenapa replay? Terus kita tengok ini layak wajar untuk diberikan replay kepada Dairen. Dikejar oleh pacuan kuda 4 kaki, tetapi Raf ngam-ngam Sapsoi masuk dengan line speed wheel. Cepat sekali. Tapi kesiannya Siska kat belakang ni cuba-cuba nak backup. Ya. Benda memang tak ada backup dah tu. Orang kata bagaikan menegakkan benang yang basah sebentar tadi. itu dah bukan basah dah tu. Itu Lencun. dah lencun, dah jadi ais. Ya, menarik rambut dalam tepung. Wah, Selera. cepat sekali. Tak tahu tepung. Dia masa terbalik je, Mas. Oh iya ke? Dia rambut tak putus, tepung tak berselerak, Mas. Oh iya ke? Tadi kalau berselerak, dia dah tak jadi. Dia orang faham lah. Dia cakap alang-alang menyeluk pekasam, dia sampai ke pangkal lengan. Betul. Itu yang cuba dilakukan oleh RQ sekarang ni. Mereka dah berjaya mendapatkan turtle seterusnya. Oh. Mereka mencuba lagi di bahagian tengah. Ivan sekali lagi menjadi mangsa tenggekan daripada Yoshi. main Supoyoshi. RRQ sekarang ini terus memberikan tekanan tinggi kepada pasukan tim Ray. Nampaknya tim Ray semakin lama semakin stres. Kita lihat kalau adalah Semua di ladang. heartbeat sekarang ni. Mesti dah dup dah untuk tim Ray. Ya. So daripada tadi mereka melakukan kesilapan demi kesilapan. Gerakan-gerakan yang terlalu jauh daripada perancangan. Malah mengorbankan satu demi satu pemain. Mengakibatkan satu masalah demi satu masalah untuk pasukan mereka. Ya, dan masalah paling ketara sekarang ialah kutipan gol yang sangat berbeza yang akan digunakan sebaik mungkin oleh RQ Tora untuk lakukan dari segi serangan dan juga bagaimana mereka untuk mengawal kawasan-kawasan yang perlu untuk dipertahankan oleh tim Ray. Dan mereka terpaksa memberikan tumpuan di bahagian bawah. Aku baru sedar satu benda tau. Apa dia? Dengan adanya penggunaan glue ni, Patrick ni, dia macam seolah-olah menutup fungsi Ivan tu sebagai Roma yang agresif. Dan Ivan sekarang dah ketandusan target. Siapa dia nak pergi tekan? Tak ada. Siapa lagi dia nak pergi? Kalau dia pergi kat kiri, dia akan mati. sakit. Tak ada dia jatuh. Bang. Sekarang ni sekali lagi Lolian akan ditangkap. Sedotan terus dilakukan Dairen. dengan cloud yang telah diaktifkan. Terus dilanggar Hurrah. dari bahagian belakang. Malah Siska menjadi mangsa kedua. Dan sekarang juga tim Ray terpaksa untuk ghostan. Satu tangkapan yang baik daripada Dairen, dapatkan dua orang pemain sebentar tadi. Tarikan yang cukup cemerlang daripada bahagian belakang dibawanya ke rakan-rakan untuk diberikan follow up dengan jauh lebih mudah. Walaupun pemain-pemain tim Ray cuba untuk melakukan pertahanan, tapi mereka terpaksa untuk menada damage daripada Raf yang sekarang ini sudah semakin lama semakin memedihkan. Ya, dan satu lagi sekarang ni bagaimana tim Ray dah tak boleh untuk pergi ke bahagian belakang untuk mengacau Raf. Mana dengan adanya Supoyoshi, dengan adanya Dairen yang bermain yang cukup baik. Yo. Saji kat belah dengan damage yang sangat besar boleh dikeluarkan oleh Kim. Berserta dengan Gary.
cukup resepi yang dimiliki oleh RQ Tora. Ada 200,000 biji mata yang memandang untuk live kita pada hari ini. Selamat datang kepada penonton di seberang kalau ada. Inilah dia permainan yang kita boleh katakan baik untuk RRQ setakat ini. Dalam 10 minit. Namun, Team Wrestling Ring membuat sesuatu yang membawa kejutan. Malah Ivan dikorbankan terlebih dahulu. Siska menerima nasib yang sama. Hanya memberikan Kim saja 4 orang utuh untuk RRQ. Ra! Martizi dikejar. Gary mendapatkan kill. Monster kill. Lolia saja yang berbaki. Lo dalam perjalanan. RRQ inginkan kemenangan pertama mereka. Sekurang-kurangnya mata pertama untuk 2026. Diinginkan oleh RRQ. Dairon! Wow! Oi, Dairon ni. Dia buat cerita gempak, Mat. Macam wayang. Sekali endingnya plot twist. Dairon, ya. Ni MPM Malaysia, Dairon. Ya. MPM Malaysia bukan MAL Malaysia, Darren. Masih. Tak adalah, dia tak ada senang macam tu, Darren. Oh. Itu Lolia Dairon. Dia ada pengalaman. Lolia, Darren. Kau relax, Dairon. Dia wakil Malaysia tau kat SEA Games. Ya. Tapi it's a good effort lah. Untuk sekurang-kurangnya pecahkan yang kita tarik di bahagian tengah. Dia bawa Kumar dia datang. Ya, Team Ray sekali lagi terpaksa bermain secara bertahan. Tak masuk minit yang ke-11, hampir menghampiri minit yang ke-12. Usia perlawanan yang pertama ini 7,400 perbezaan gol yang perlu untuk direndahkan jumlahnya oleh Team Ray. Persoalannya, adakah mereka mampu? Ivan berkali-kali ditangkap, berkali-kali mati, berkali-kali memberikan makan pada pasukan RRQ. Berkali-kali memberikan beras. Ini membuatkan RRQ Tora mempunyai kelebihan 7.5,000 beras. Tengok macam mana RRQ Tora. Mereka bermain dengan cukup disiplin dalam game kali ini. Ya. Mungkin itu satu perkara yang agak tak biasa sangat untuk Raf. Raf jarang kalau nak main disiplin ni. Apa ya? Dia macam, kenapa tim baru ni kenapa macam susah nak ke depan? Kenapa rumah aku tak tangkap orang pun time-time ni, dia macam tu. Patutnya bukan time-time ni, jungler aku pergi depan enemy ke, dia macam tu. Janganlah aku dah main kat SRG lah. Inilah dia. Culture shock. Ya. Budaya pun berbeza, tim pun berbeza. Ray dah mula berkawat kan tu? Ya. Di atas. Selalu kalau KDA macam ni, dia dah start buat Sky Piercer. Tetapi kita lihat bagaimana untuk pasukan RRQ dan Dangerous Grass ini memberikan kelebihan yang agak besar. Walaupun Hilda sebenarnya best main kat Dangerous Grass, tapi ditutup rapi oleh Super Yoshi. Ya, yang macam Mars cakap, Super Yoshi melakukan tugasnya dengan cukup baik. Dia punya job scope simple, pastikan Ivan tak boleh nak bermain kat dalam game kali ini. Dan dengan hampir 8,000 lot yang seterusnya, dengan ketiadaan Nimita Tarik di bahagian tengah, peluang terbuka luas untuk RRQ Tora. Kita lihat sekarang ini. Lord sudah pun muncul. Di bahagian bawah belum lagi ada clearance dilaksanakan oleh pasukan RRQ Tora. Mereka perlu untuk sedar bahawa Team Ray sudah pun mula untuk mara ke hadapan, memandangkan mereka tak melaksanakan sebarang tekanan daripada sudut lane. Percubaan daripada Ivan. Tapi Jaskar sudah berjumpai. Jaskar dah buka ultimate. Tapi ini sangat awal. Lord perlu untuk diberikan tumpuan. Tapi Ivan masuk bersama Siska. Okey, dengan Federal Strike, Martizi terus diganggu. Gary kali ini Siska dimatikan terlebih dahulu. Masuk ke dalam, Lolia berjaya melarikan diri. Tapi Jaskar macam biasa jadi arwah dengan lebih awal menyusuli Martizi. Sekarang ini tinggal 2 saja lagi untuk pasukan Team Ray kali ini. Apabila mereka nak mempertahankan base ini, agak sukar. Mereka terpaksa untuk hadapan 5 orang pemain RRQ Tora. Terus saja Crystal diberikan tumpuan. RRQ Tora mendapatkan kemenangan pertama mereka. Sejurus mata pertama untuk